Okey, saya buat recording sekarang. So, kita kembali kepada soalan tadi. Okey, kita dah selesai soalan 5. Sekarang kita nak buat soalan 6. Soalan 6. So, sama juga. First, carikan bateri. Okey, tengok arus elektrik mengalir. Okey, sampai ke sini, dia akan pecah kepada 2. Okey, pecah kepada 2. And then, dia akan melalui dua-dua perintang, gabung semula melalui 9 ohm and then kembali ke negatif terminal. So, dia ada gabungan litar selari dan litar sesiri. Selalu kita selesaikan litar selari dulu. Selesaikan berapa rintangan ini. Okay. Satu per, saya guna warna lain. 1 per RT sama dengan 1 per 12 tambah 1 per 4. Jawapan dia adalah 4 bagi 12 ataupun 1 per 3. Okey. Sementara kamu tulis ini, jangan tuliskan unit. Okey. Sebab kalau ditulis 1 per 3 ohm, dia sebenarnya salah tau. Okey. Sebab ohm ini merujuk kepada bawah, bukan seluruh. So jangan tulis ohm. Okey. Bila kamu nak carikan RT, baru kamu tuliskan unit dia. Okey, so jawapan adalah 3 ohm. Okey, 1 per 3 ohm dengan 3 ohm dia lain tau. Okey, lain. Okey. So kita tahu jumlah rintangan sini adalah 3 ohm. Okey. Seterusnya, kalau kita cuba lukis, okey, dia akan macam bentuk ini. Di mana sini adalah 3 ohm. Dan sini adalah 9 ohm. Okay. So, jumlah rintangan adalah berapa? So, 3 tambah 9. Kita dapat 12 ohm. 12 ohm. Okay. Dan bateri ini, V jumlah dia adalah 6 volt. So, I sama dengan berapa? I sama dengan V bagi R. 6 bahagi 12 sama dengan 0.5 ampere. Okey, 0.5 ampere. Okey, so kita dah cari jumlah arus dia daripada sini, bateri mengalir habis. Jumlah dia memang 0.5 ampere. Okey. So kalau kita tengok gambar ini, 0.5 ampere. So bila dia sampai ke titik sini, dia akan pecah pada 2 kan? Okey, pecah pada 2. Okey, pecah pada 2. So, tapi soalan dia tak suruh kita carikan arus elektrik selepas kita dah pecah. Dia carikan V, okey, V untuk beza keupayaan untuk sini. Okey. Jadi tadi kita dah kira rintangan sini adalah berapa? 3 volt kan. So sebenarnya gambar ini sama dengan kalau saya letak voltmeter dekat sini. Okay, sama saja. So kalau tengok gambar soalan 5 tadi. So kita boleh carikan V sama dengan IR. Di mana I arus elektrik jumlah dia adalah 0.5 darab rintangan dia, jumlah rintangan tadi adalah 3. So jawapan kita dapat 1.5 volt. Okey, 1.5 volt. Okey, manakala kalau kita cuba kirakan untuk beza keupayaan pada titik antara 9 volt, 9 ohm. So V sama dengan sama arus elektrik adalah 0.5 darab 9. Dia dapat 4.5 volt. So kalau saya label ini V1, ini V2. So V1 adalah 1.5, V2 adalah 4.5. Bila saya tambahkan dua-dua, saya dapat 6 volt, which is the battery. Okay, 6 volt. So kamu nampak memang sama kan dua-dua
jumlah dia. 1.5 tambah 4.5 sama dengan 6 volt. Okay. Jadi, kamu boleh fikir macam ini. Okay. 3 ohm ini maksudnya 3 mangkuk nasi. 9 ohm ini maksudnya 9 mangkuk nasi. Okay. So, kalau saya ada, contoh sini ada 12 volt. Jadi, V1 akan dapat berapa? Okay. Dapat 3 mangkuk nasi. Okay, daripada 12. Lepas tu 9 volt ohm ini dapat berapa? 9 volt. So sebenarnya kalau kita tengok arus dia sama, rintangan dia besar, maka dia memerlukan lebih banyak beza keupayaan. Okay. Dia memerlukan lebih banyak tenaga untuk berfungsi. Okay. Jadi kalau I dia sama, okay, I dia sama, so kalau V sama dengan IL, dia besar, maka dia perlukan lebih banyak voltan, lebih banyak beza keupayaan untuk berfungsi. Okay. So, dia akan dapat 3 volt, dia akan dapat 9 volt. Sama juga kalau ini jadi 6 volt, so dia akan dapat 1.5 volt, ini dapat 4.5 volt. Okay. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya, boleh buka speaker tanya, ataupun boleh tulis chat kat sini. Okay. Kat group chat. Okay. Alright, kita selesaikan soalan 7. Okay. Soalan 7. Okay. So, sama carikan bateri dulu. Bateri. Arus elektrik mengalir sampai ke sini. Dia akan pecah kepada 2. Pecah pada 2. And then dia akan gabung semula. Okay, gabung semula. Lepas tu kembali ke negatif terminal. Okay, so seperti yang saya katakan, that's why kenapa bateri dia akan habis guna. Ya. Sebab bila elektron dia bergerak, akan bergerak ke positif terminal. Bila dah habis gerak semua elektron, jadi bateri akan mati. Okay. Tapi arus elektrik dia bergerak daripada positif ke negatif. Baik, so kita nampak kita ada litas siri dan litas selari. Okay. So selalu selesaikan litas selari dulu. Okay, carikan berapa rintangan dia. Okay. So every time when you see there's a parallel circuit, litas selari, selesaikan dulu. 1/8 tambah 1/8. Okay. Dapat 1/4. So RT adalah 1/4. RT adalah 4 ohm. Okay. So di sini saya gantikan dengan 1 yang ada 4 ohm. Okay, 4 ohm. Okay. So jumlah dia adalah 2 tambah 4 sama dengan 6 ohm. Okay, 6 ohm. Jumlah adalah sini 12, bintangan 6. So berapakah jumlah arus elektrik? So I sama dengan V bagi R. Okay, 12 bagi 6 sama dengan 2 ampere. So sini adalah 2 ampere. Okay, 2 ampere. Kalau dia sampai ke sini, dia akan pecah 2 kan? So I1, I2. Macam mana dia akan bagi? Siapa akan dapat lebih banyak? Okay, kamu nampak perintangan dia adalah sama kan? So sebenarnya dua-dua akan dapat sama juga. Okay. 2 ampere saya pecah kepada 16. Okay, saya pecah kepada 16. Jadi dia akan dapat 8, dia akan dapat 8 juga. Okay. 8 disebabkan daripada perintang 2. I2 dapat
sebab 8 daripada bintang 1. So, dua-dua dapat 1 ampere, 1 ampere. Okay. Soalan last. Carikan bateri, arus mengalir. Okay, sampai ke sini, dia akan pecah kepada 2. Okay, pecah lagi. Okay, pecah pada 2. And then, dia akan sambung kembali ke negatif terminal. Sama juga selesaikan litas lari. So you see, I'm always repeating the same method. Okay, 1 per RT sama dengan 1 per 1 tambah 1 per 1. Dapat 2 per 1. So RT sama dengan 0.5 ohm. Okay, 0.5 ohm. So gambar ini saya boleh ganti dengan 2 ohm. Di sini litas lari saya ganti dengan 0.5 ohm. And then kita ada satu lagi 2 ohm. Okay. So jumlah rintangan dia untuk litas sesiri ini adalah 2 tambah 0.5 tambah 2 dapat 4.5 ohm. Okay, 4.5 ohm. Okay, arus elektrik, carikan I sama dengan V bagi R. So V adalah 12 bagi 4.5 dapat berapa? Okay, dapat berapa? Ada siapa ada kalkulator? Tolong saya tekan boleh. Kalkulator 12 bagi 4.5 dapat 2.67. 67 ampere. Okay, 2.67 ampere. Okay, thank you Kai Shen. Okay, 2.67 ampere. Okay, so ini adalah jumlah arus. Okay, 2.67. Tapi bila kita sampai ke point sini, dia akan pecah pada 2 kan? Okay, pecah pada 2. So, kamu tengok, ini 1 ohm, ini pun 1 ohm kan? Ingat balik formula tadi kan? Okay, saya tuliskan sini ya. I1 sama dengan R2 per R1 tambah R2 darab jumlah. I2 sama dengan R1 per R1 tambah R2 darab jumlah. Okay. Kalau you lupa formula ini, saya ada satu cara untuk senang kamu nak ingat. Okay. Okay. So, kamu tahu IT adalah 2.67 ampere kan? Okay. So, apa yang kena buat? Kamu labelkan ini I1, okay. I2, ini R1, R2. Okay, tengokkan R1 dengan R2. Jumlah ada berapa? Okay, 1 tambah 1 ada 2 kan? Okay, so apa yang kita buat adalah sekarang 2.67 ampere ini kamu bahagi 2. Dapat 1.34 ampere. Okay, lebih kurang 1.34 ampere. Okay, so 1.34 ampere. Okay, seterusnya, okay, kamu tengok kalau I1 ini dan darab berapa, kamu tengok kepada R2. 1.34 darab 1. Ini adalah I1. Okay, saya ulang. Kalau kamu nak kira I1 ini, kamu tengok kepada R2. R2 ada 1, kamu darab 1. Ini I2 1.34 darab I2 tengok R1. So R1 ni berapa? 1. 1.34 ampere. Okay. So itu jawapan dia.
Okay. Kalau kita cuba tengok soalan 7 ini dengan cara yang sama. Tadi kita dah kira 2 ampere kan? Okay. So, jumlah 2 ampere. Kalau saya nak kirakan I1 berapa sini? I2 berapa sini? Okay. Sekarang saya tukar nombor. Ini saya tukar kepada 2 ohm. Ini saya tukar kepada 10 ohm. Okay, contoh Okay. So, apa yang kita buat? Okay, I1, I2 you nak cari kan? Okay. Sekarang 2 ampere ini bahagi 2 tambah 10 adalah berapa? 12. Okay. Dapat berapa jawapan dia? Berapa jawapan? Okay. 2 divide 12. Dapat 0.167. Okay. Okay. Kamu nak cari I1. So, 0.167 ini darab. Kalau I1, tengok R2. Berapa? 10. So, dapat 1.67 ampere. Kemudian, kalau kamu nak kira I2, okay, so sama juga 0.167 ini darab I2 nak tengok R1. Dapat 0.334 ampere. So, bila kamu tambah, kamu akan dapat lebih kurang 2 ampere. Okay. Ini salah satu cara lain lah. Sebenarnya, cara ini kamu sudah pernah buat dalam matematik. Okay, sebelum PD3. Tapi, you dah lupa. Okay. Sekarang saya guna cara yang sama. Kalau you lupa formula ini, okay, this formula tak apa. Okay. Sebab dalam SPM ni tak akan bagi. Okay, so salah satu cara kita boleh tengok nisbah, okay, ratio. Yang penting kalau kita nak tengok I1, kita tengokkan R2. Yang kira I2, kita tengokkan R1. Okay, maybe you can try one more question. Kita carikan mana? Okay, contoh ini kan, contoh ini. Kalau katakanlah, okay, ini berapa arus listrik saya pernah lupa. Contohnya ini 2 ampere. Okay, 2 ampere. Okay. So, sampai ke sini 2 ampere dia akan pecah kan? 2 ampere yang pecah. So, sekarang apa yang kita tengok 12 dengan 4 ni 2 ampere kamu bahagi kepada 16. Okay. 2 ampere bagi 16 dapat berapa? Bagi 16. Okay. 0.125 ampere. Okay. Sekarang kalau kamu nak cari I1. I1 sama dengan 0.125 ampere. Okay, darabkan R2 4. Kamu dapat 0.5 ampere. Kalau kamu nak carikan I2, sama juga 0.125 darabkan R1. Okay. 12. Dapat 1.5 ampere. So, bila kamu tambahkan dua-dua, kamu dapat 2 ampere. Okay. Mungkin cara ni lebih senang kalau kamu nak buat pengiraan. Okay. You tak payah ingat formula tu. Okay. So, this is my way lah. Okay. Cara saya untuk kira. Okay. Dia dua-dua adalah sama. Okay. Sama cara juga. Okay. Saya harap you dapat faham. Okay. So, ini adalah latihan yang saya telah berikan kepada pelajar 5ST. Kalau pelajar 5 saiz, you nak buat pun boleh. Okay. Tak ada masalah. Okay. Ambil saja. Okay. Alright. And then, saya ada latihan tambahan lah. Okay. Yang telah saya share. So, sebenarnya ini banyak latihan. Okay. Latihan. Kamu boleh cuba buat lah untuk testing sama ada you faham ke tidak. Okay. So, saya bincang saja sampai masa habis. Kalau tak sempat, kamu boleh sambung buat. Nanti saya berikan jawapan. Okay. Alright. So, kita tengok
tentukan rintangan berkesan pada litar berikut. I think this one very easy. So ini adalah litar sesiri. So 20 tambah 10 tambah 5 ohm dapat 35 ohm. Okay, kalau yang ini litar selari kan. So 1 per RT. Okay, you can do the working here. Sama dengan 1 per 8 tambah 1 per 8 tambah 1 per 8. Okay, kamu akan dapat 3 per 8. So RT sama dengan 8 per 3. Okay, sama dengan 2.67. Okay. Okay. And then seterusnya yang lain, kamu boleh sama buat. Okay, mungkin soalan ni mungkin pernah ulang daripada soalan latihan tadi. Okay, you can try lah. Okay, kita tengok soalan bawah. Okay, kita cuba tutorial 3 ya. Okay, jika ketiga-tiga mentor pada litar adalah serupa. Serupa maksudnya mereka ada sama rintangan. Okay, sama rintangan. Emitter yang manakah menunjukkan bacaan yang salah. Yang salah. So, carikan bateri. So, kalau ini 2 ampere. 2 ampere. Pecah pada sini, dia akan jadi kurangkan. 2 ampere, 2 ampere. Okay, saya lukiskan. Okay, 2 ampere. Kalau 2 ampere kat sini, kalau dia dah pecahkan, dia sepatutnya jadi 1 ampere dengan 1 ampere kan. Okay, tapi sini tulis 2 ampere, 2 ampere kan. Okay. And then, bila dia gabung, dia akan kembali ke bateri dengan 4 ampere. So, mana satu dia adalah salah. Kalau sini 2 ampere, so sini sepatutnya 1 ampere, 1 ampere kan. So, kalau A salah, C dengan D pun salah. Dan B pun salah. Okay. So, apa yang salah sebenarnya? Kalau A betul, kalau A betul, C salah, D salah, B pun salah. Okay. So, ini menunjukkan A mesti salah. Okay. A sepatutnya 4 ampere. Okay. A 4 ampere, barulah ni 2 ampere, 2 ampere ini 4 ampere. So, jawapan adalah A. Okay. Soalan 2, satu bateri menyalakan keempat-empat mentor pada litar di atas. Mentor yang manakah apabila ditanggalkan menyebabkan mentor-mentor lain akan padam. Tengok bateri, arus mengalir dari sini, okay, melalui mentor A, kemudian dia akan pecah. Dia pada 2, kalau sini sambung, sampai ke sini, dia akan gabung kembali ke bateri. So, kalau kamu remove A, maka A tak ada arus elektrik. Sebab bila bateri memberikan arus elektrik sampai ke sini, dia akan stop. Okay, dia akan stop. Jadi, tak ada arus elektrik yang akan mengalir. Kalau you padamkan B, A masih boleh berjalan, C boleh berjalan, D boleh berjalan. Kalau you padamkan C, D tak boleh jalan, tapi A dengan B boleh jalan. Sama juga kalau you padamkan D, C tak boleh jalan, A dan B masih boleh jalan. So, jawapan adalah A. Jawapan adalah A. Okay. Seterusnya, tengok soalan 3. Jika keempat-empat mentor adalah serupa, mentor yang manakah paling cerah? Okay, yang manakah paling cerah? So, kamu tahu, bila kita pasang secara sesiri, sesiri, jadi apa yang berlaku adalah rintangan akan jadi besar. So, confirm D, dia tak cerah. Okay. Sekarang kita tengok litar selari. A, B, C. Okay, mana satu dia lebih cerah? Okay, mana satu lebih cerah? A atau B atau C? Okay, jawapan adalah A. Kenapa? Sebab kalau kita tengok, kalau contoh ini adalah 12 volt. Okay, contoh ini 12 volt. Kalau kita abaikan D, tambah tengok D. So, kita ada litar selari ini dengan sini ada litar litar selari ya.
ada dua mentor ini dia akan jadi litas siri. So kalau ini adalah 1 ohm, ini pun 1 ohm, ini pun 1 ohm. Okay. So bila arus mengalir, orang satu akan dapat lebih banyak arus elektrik. A atau B atau C. Okay. Of course yang atas dapat lebih banyak arus sebab rintangan dia 1 ohm. Tapi kalau yang ini rintangan dia 1 tambah 1 ada 2 ohm. Jadi bawah akan dapat lebih sikit arus elektrik. Oleh itu A akan dapat lebih banyak arus elektrik. Jadi A akan lebih cerah. Okey, A akan lebih cerah. Okey. Seterusnya kita tengok soalan 4. Kombinasi switch yang manakah perlu dihidupkan supaya hanya mentor PQR sahaja menyala. Kita mau menyalakan PQR. Okey, kita mau ini, mau ini, mau ini. So, kombinasi switch yang mana yang perlu dihidupkan? Kalau A, kalau kita tutup 1, tutup 2, tutup 3. So, kita tengok arus elektrik mengalir macam mana. Mengalir ke sini, mengalir ke sini, mengalir ke sini, mengalir ke sini, kemudian sambung mengalir ke sini. Tapi sini masih buka, so tak boleh. So, kita nampak 1 dengan 5 mesti buka. Okey, 1 dengan 5 mesti buka. Kan? Okey. Sekejap PQR. Okey, 1 dengan 5 mesti buka. Okey. Yang dihidupkan hanya PQR sahaja menyala. Okey, saya rasa soalan dia ada sikit masalah. Okey, sebab S dia confirm dia memang akan menyala. Okey. Sebab kita kena kembali kepada bateri. So, saya rasa kita tukar soalan kepada P, R dan S. Okey, tolong ubah P, R dan S. Okey, P, R dan S. Jadi, maksudnya 1 dengan 5 confirm mesti kena on. Okey, so A dengan B salah. Okey, A dengan B salah. Okey. Then C ni 1, 3, 4. So kita tahu kita kena on kan 1, 5 dan juga 2. So yang ini tolong tukar jadikan 2. Okey, 2. Okey, jadi jawapan adalah C. Okey, tolong buat pembetulan ni. Okey, ada salah untuk soalan. Okey, 1, 2, 5. Okey, kalau saya nak Q, R, S. So maka 1, 3 dan 5. Okey, 1, 3 dan 5. Kalau saya tak mahu R untuk menyala, okay. Kalau saya tak mahu R menyala, saya kena onkan switch 4. Kenapa? Sebab dia akan menyebabkan arus lebih suka mengalir ke sini. Okay. Arus lebih suka mengalir ke switch 4. Okay, kenapa? Sebab switch dia punya rintangan dia sangat kecil berbanding dengan mentor. Kalau air, dia lebih suka pergi ke tempat yang tak ada banyak halangan. Okay, sama juga arus elektrik dia lebih suka pergi ke tempat yang tak ada banyak rintangan. So, kalau kita on dengan switch 4, so rintangan mentor out dia tak akan menyala. Okay, mentor out tak akan menyala. Okay. Okay, kita tengok soalan 5, ada 8 minit lagi. 4 perintah yang serupa disambung bersiri menghasilkan rintangan berkesan 20 ohm. Berapakah rintangan berkesan apabila 4 perintah disambung selari? Okay, so means kita ada 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, so jumlah dia adalah 20 ohm. So means satu berapa? Satu adalah 5 ohm kan? Okay, 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm. Okay, sekarang dikata kalau kita pasang secara selari. That means kalau kita ada 4 yang pasang macam ini. Okay. So 5, 5, 5, 5. So macam mana kita nak selesaikan? Okay. Jadi gunakan formula 1/RT sama dengan
1/5 tambah 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5. Okey. Dapat 4/5. So RT sama dengan 5 bahagi 4. Dapat 1.25 ohm. Okey, jawapan adalah void. Soalan 6. Dua perintah yang serupa menghasilkan rintangan berkesan 4 ohm. So means setiap adalah 2 ohm. Okey. Apabila disambung secara selari. Okey, saya kena ubah. Sebab dia secara selari kan. Okey, like this. Okay. So that means 1/RT sama dengan 1/R1, 1/R2. Dan sebab R1, R2 adalah sama, saya letak jadi R. So that means 1/2 sama dengan 1/R tambah 1/R. Maksudnya 2/R. 2/R. Jadi R sama dengan berapa? R sama dengan 4 ohm. Okay. Sorry, ini adalah 4 kan, sorry. 4, saya padam. Okay, sorry. Okay. So, jumlah adalah 4. So, means R adalah 8. Okay, 8. So, means sini adalah 8, sini adalah 8. Okay, biasanya kalau kita ada dua perintah yang sama, okay, bila disambungkan secara selari, kalau dua, dia akan cut by half. Maksudnya 8 akan jadi 4. Kalau di sini 4, dia akan jadi 2. So, kalau kita sambung secara sendiri, maksudnya sekarang kalau kita sambung macam ini, so 8, apa akan tambah? 8 jadi 16 ohm. Okay, itu adalah jawapan dia. Alright. Soalan 7. Okay, 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm. Okay. Antara yang berikut yang manakah mempunyai rintangan terendah dan rintangan tertinggi? Okay, which one has the highest? Yang ini 2 tambah 4 tambah 6, sini 12 ohm. Okay, yang ini selesaikan ni 1/RT sama dengan 1/2 tambah 1/4. Okay. So, dapat 4 bawah, 3 ke atas. So, RT adalah okay, 4 bagi 3 adalah 1.33. Okay. And then 1.33 tambah 6 dapat 7.33 ohm. Okay. And then untuk R, kirakan ni berapa? 1/RT sama dengan 1/2 tambah 1/6. Okay, dapat 4/6. So RT sama dengan, okay, sorry ya, 6/4 adalah 1.5. Okay, 1.5 tambah 4 dapat 5.5 ohm. So jawapan yang paling tinggi adalah P. Yang paling rendah adalah R. Okay. So yang ini adalah rintangan tertinggi, terendah. Okay. Rendah. Okay. Yang ini adalah tinggi. Okay. Jawapan adalah boy. Okay. Yang rendah adalah 5.5. Yang tinggi adalah P. Okay. Just kira saja. Kira and then you bandingkan. Okay. Okay. Banyak lagi soalan. Nanti saya bagi jawapan ya. Okay. So, banyak latihan ini, kalau saya rasa you dah dapat buat, memang dapat pastikan you faham. Okay. And you are sure that actually you understand all this. Okay. Sebab ini sebenarnya you kena score, dia lebih senang. Sebab dia tak banyak
konsep yang besar, cuma perlu tahu macam nak guna formula dan selesaikan saja. Dia macam lebih kepada soalan matematik. Okey. Kita tengok satu soalan lagi ya, soalan 9. Okey, soalan 9. Okey. Jadi kamu nampak ada bentuk macam ini kan? Okey. Bentuk macam ini kan? Okey, jangan rasa terkejut. Sebenarnya ini pun lintas selari. Okey, what I can tell is sebenarnya kalau saya letak bateri sini ya. Okey, so arus mengalir ke sini, kemudian dia pecah kepada 3 kan. Okey, 1 2 3 kan. Okey, 1 2 3 kan. So kalau saya lukis macam ini bateri, okey, seterusnya dia sama dengan macam ini. Kamu faham tak? Okay, so ini 10, ini 5, ini 10. Okay, it's the same. Cuma dia ada satu, dia pecah menjadi 3. So yang ini dia adalah lintas selari sebenarnya. Cuma bentuk dia ubah saja. Sebab daripada arus dia mengalir sini, dia pecah kepada 3. Sama juga daripada sini dia pecah kepada 3. Cuma cara dia susun adalah beza. Tapi sama konsep, kita guna lintas selari. So carikan berapa rintangan untuk lintas selari ini. Okay. Dan kemudian kamu carikan jawapan dia. Okay. So 1/RT sama dengan 1/10 tambah 1/5 tambah 1/10. Okay. Dapat 4/10. So RT adalah 2.5. Dan tambah lagi 10 dapat 12.5. Okay. So itu sahaja daripada hari ini. So saya harap kamu buatlah kerja yang disuruh. Okay. Tak kisah kimia, fizikal, lain-lain. Okay. Kalau soalan boleh tanya dalam grup. Boleh panggil kawan-kawan yang siapa yang belum join, boleh join juga. Okay. Kita akan sambung topik 2.4 esok. Okay. Itu sahaja daripada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi.